Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita akan menghasilkan lukisan AutoCAD untuk 3D solid. 3D solid, lukisan AutoCAD bagi 3D solid modeling. So sebagai contoh, ini adalah contoh profil yang kita akan lukis. Contoh lukisan 3 dimensi. 3 dimensi yang kita akan lukis dengan menggunakan AutoCAD. For the starting, kita akan ambil new file. So kita akan ambil new file. Kemudian kita akan pilih CAD ISO seperti biasa. Baik. Kemudian seterusnya kita akan menukar paparan kepada paparan 3 dimensi, iaitu dengan cara menukar workspace. Kita akan pergi kepada workspace switching di bahagian bawah sebelah kanan. Ada simbol ni seperti gear ni, kita klik dan kita akan ambil 3D basics. Kita akan ambil 3D basic. Kalau sebelum ni kita menghasilkan lukisan 2 dimensi dengan menggunakan ruang ataupun space drafting and annotation. Tapi untuk kali ini kita kena ambil paparan ataupun ruang kerja 3D basic untuk menghasilkan lukisan 3D solid modeling. Kita ambil 3D basic. Jadi untuk 3D basic workspace, apa yang berubah adalah ikon-ikon di bahagian ribbon. Jadi kita akan nampak perubahan pada ikon di bahagian ribbon. Contoh sekarang ni untuk bahagian menu home, disenaraikan. Ini contoh ikon bagi melukis box ataupun kotak. Ini semua jenis lukisan 3D lah, 3 dimensi. 3 dimensi. Ini arahan bagi menghasilkan solid dengan menggunakan arahan extrude, kemudian arahan revolve, loft, sweep dan sebagainya. Ini bahagian ribbon yang pertama. Dia seolah macam bahagian draw dululah. Dia create. So create ni kita akan menghasilkan to create a 3D object. Menggunakan basic shape ataupun dengan menggunakan certain arahan. Kita akan banyak gunakan bahagian ni lah. Kita akan menghasilkan bentuk 3D solid kita dengan menggunakan basic shape. So basic shape yang disenaraikan di sini termasuklah box, cylinder, cone, sphere, pyramid, wedge, torus and polysolid. Ada banyak kat sini. Jadi kita akan menghasilkan bentuk menggunakan basic shape lah. Kita juga boleh menggunakan arahan dalam extrude dan juga revolve untuk menghasilkan bentuk 3 dimensi. Tapi untuk buat masa sekarang kita akan banyak menghasilkan menggunakan basic shapes. Kemudian di sini adalah bahagian editing. Ikon group yang kedua di bahagian ribbon adalah untuk proses editing. Editing yang antara editing yang terpenting adalah 3 ni. Union. Union ni kita nak combine, kita nak union 2 shapes. Kita akan union 2 shape. Contoh kita akan union shape yang pertama dengan shape yang kedua. Untuk menghasilkan satu entity objek saja. Instead of 2 entity, kita combine untuk dapatkan satu entity. Kemudian arahan subtract. Subtract ni kita combine juga tapi kita buat subtraction. Kita ada 2 objek yang bersilang. Jadi kita nak kekalkan satu, kita nak buang yang kedua. Contoh objek 1 dan objek 2 bersilang. Jadi kita nak kekalkan objek 1 dan kita nak subtract objek 2. Jadi supaya kita dapat hasil seperti gambar sebelah kanan. Kemudian arahan intersect. Intersect ni kita nak dapatkan objek yang bersilang sahaja. Ada 2 objek yang bersilang, kita nak kekalkan bahagian yang bersilang sahaja. So ini ada 3 command penting dalam proses editing of 3D solid. So 2 ni lah. Ini antara 2 bahagian ribbon yang 2 bahagian dalam ribbon yang kita kena fokus lah. Kemudian dia masih lagi mengekalkan fungsi-fungsi asas seperti dalam lukisan 2 dimensi. Contoh untuk menghasilkan line, polygon, masih lagi boleh menghasilkan entity 2 dimensi. Di mana entity 2 dimensi ni
akan membantu kita untuk menghasilkan entiti 3 dimensi. Okey. Alright, kemudian masih lagi ada modification, okey. Proses modify masih lagi ada, okey, untuk kita buat editing bagi lukisan kita. Okey, kemudian bahagian selection, coordinate, ini pun kita akan pakailah sedikit sebanyak, okey, bahagian coordinate untuk kita tetapkan user coordinate system, okey, untuk kita pusing satah X, satah Y, satah Z, okey. Ini arahan untuk kita pusingkan satah. Okay, rotate the user coordinate system about x-axis. Ini rotate the user coordinate system about y-axis. Kemudian rotate the user coordinate system about z-axis. Okay, ini pun kita akan pakai lah. Okay, kita pakai especially bila kita nak buat dimensioning nanti. Okay, proses dimensioning kita banyak akan perlukan bantuan dalam UCS ni. Okay, dan selebihnya macam biasalah, ini layer properties. Ini macam yang kita pakai sebelum ni lah. Okay. Kita akan masukkan layer lah. Okey, kemudian dalam ni ada paparan. Okey, bahagian sebelah kanan layer properties kat sini. Kat sini kita ada pilihan untuk kita view. Okey, how we can view the workspace. Okey, for now yang kita nampak sekarang kita view dalam keadaan 2 dimensi. Di mana kalau kita perasan dia masih dalam 2D. Tapi 2D wireframe. Maknanya lukisan kita akan dihasilkan dalam bentuk wireframe. 2 dimensi. Jadi 2 dimensi ni sebenarnya dalam pandangan yang mana kita rujuk balik dalam workspace kita, pergi ke sebelah kiri atas, dekat sini dia tunjuk kat sini. So kita sekarang dalam pandangan top. We are now in top view. Top view kita nampak 2 dimensi lah. Okay, top view 2D wireframe. Okay, ataupun sebelah kanan ni kita boleh maneuver kita punya pandangan. Sekarang ni kita berada pada pandangan top. Kita boleh ubah, kita boleh pusingkan dia. Tapi for now tak perlu lagi sebab kita memang nak kita nak kekalkan dulu, okey, dalam keadaan asal. Okey. Baik, kemudian bawah ni ada view yang tertentu yang kita boleh gunakan. Okey, ini kita nak ubah pandangan lah. Okey. So better pakai yang ini. Kalau kita nak ubah pandangan, kita akan gunakan icon ataupun pilihan selection di bahagian view di sini. Contoh sekarang top. Okey, ini top view. Okey, kemudian bottom view. Okey, masih lagi 2 dimensi. Left 2 dimensi. Right 2 dimensi. Front and back also into dimensi lah. So yang mana yang 3 dimensi? 4 yang bawah ni adalah pandangan dalam 3 dimensi. Di mana kita ada pilihan SW isometric, SE isometric, NE isometric, and NW isometric. SW isometric adalah southwest. Okay, southwest. Pandangan kita dalam arah southwest. So nampak 3 dimensi lah. Nampak 3 dimensi. Okay, kemudian kita ubah. Kalau kita nak pakai pandangan southwest dan sebagainya, kalau kita nak ubah pada pandangan isometrik, kita better ubah kepada pandangan 3 dimensi. Contoh kita boleh pakai wireframe 3D. Okey, ini kita ubah pada pandangan wireframe 3D kalau nak pakai lah. Tapi for the starting kita boleh kekalkan lagi dalam pandangan 2D wireframe lah. Dan kita offkan grid. Okey, kita offkan grid. Okey, so untuk permulaan biasanya kita akan gunakan salah satu ni SW ataupun SE. Okey, kalau saya selesa menggunakan southeast isometric. Ini keadaan kita punya UCS dalam pandangan SE isometric ataupun southeast isometric. Jadi paksi X sebelah sini, Y dan Z. Okey. Okey, sebenarnya dia masih lagi belum standard. Okey, kalau kita telah kehilangan arah sebenar untuk UCS, kita sentiasa boleh patah balik kepada UCS yang asal, dipanggil sebagai WCS ataupun world. Klik pada gambar bumi world ni, WCS, world coordinate system, untuk kita tengok balik yang original condition of UCS. Ini adalah original condition of UCS. Ini paksi X pergi sebelah sini kanan bawah, paksi Y ke sebelah kanan atas,
dan paksi Z sebelah atas. Inilah keadaan sebenar pandangan sort is isometric. Kalau yang tadi tu yang telah saya ubah sesuai. Okey, jadi kalau pelajar lost ataupun nak patah balik kepada original condition of UCS, sentiasa gunakan ikon world ni. Okey, world ni adalah yang original punya, ataupun boleh type saja UCS. Okey, dan kita ambil saja world. Okey, sama sajalah. Okey, ini keadaan asal lah. So kita tengok balik SW yang asal. Ini pandangan sort atau sort west ataupun SW isometric yang asal. X, Y dan Z. Dia berlawanan dengan SE lah. SE macam ni. SW macam ni. Okey. Untuk NE dengan NW ni jarang-jarang sangat dipakai. Okey, sebab dia memang tak berapa nak NE and NW isometric. Macam ni. Okey. Dia macam ganjil sikit lah. Okey. Macam terbalik. So normally orang akan pakai SW ataupun SE isometric sebagai inilah, sebagai pandangan apa ni, yang kata apa, panduan kita untuk melukis objek 3 dimensi. So saya pakai SE isometric. Baik, sebelum tu kita tetapkan dulu beberapa setting yang asas yang kita buat sebelum ni. Okey, kita masukkan dulu limit. Okey. Kemudian 00, kemudian masuk size A4 297 210 dalam landscape orientation, dan kita zoom all. Okey, right, limit dah siap. Kemudian kita akan pergi kepada layer properties untuk kita masukkan layer, add new layer. Okey, masukkan objek. Okey, objek, kemudian masukkan layer bagi dimension. Okey, penetapan yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan color biru bagi dimension. Okey, itu saja. Buat masa ni ada dua layer saja yang penting. Okey, objek dan juga dimension. Okey, so kita aktifkan layer objek dan kita tutup layer properties. Okey, now kita dah boleh mula lukis lah. Alright, jadi seperti yang saya terang pada permulaan tadi, kita akan banyak gunakan basic shapes bila kita nak menghasilkan specific 3D solid. Okey, di mana kita cuba ubah sesuai ataupun kita cuba ni lah gunakan kombinasi basic shapes of 3D yang telah disediakan, okey, dalam AutoCAD ni. Jadi contoh saya nak pakai box. Okey, macam mana kita nak lukis kotak ataupun box? Okey, box ni dia akan lukis mengikut apa ni, panjang apa ni, area dan juga tinggi. Okey, tinggi itu untuk penetapan volume lah. Jadi kat sini baca arahan pertama yang dia minta, specify first corner ataupun center. Kita nak specify first corner ataupun center. Kalau saya nak specify first corner 0,0,0. Jadi for now, when you are dealing with 3D, okay, you kena consider coordinate X, Y dan Z. Okay, kalau sebelum ni kita pakai X, Y saja. So bila masuk 3D interface, kita kena consider coordinate X, Y dan Z. Jadi saya start pada first corner 0,0,0. Enter. Okay, now tengok. Okay, so first corner saya start dekat UCS lah, 0,0,0. Kemudian ada corner. Okay, ada corner ni dia nak masihkan dia punya tapak lah, tapak dari kotak ni. Okay, area dia. Jadi saya nak hasilkan kotak ni size 50 kali 50. Jadi kita masukkan X 50, Y 50 dan Z kosong. Tapak dia. Okay, macam tu. Jadi sekarang step yang ketiga, nak menghasilkan tinggi. Tinggi akan pergi ikut arah Z, sama ada arah Z positif ataupun arah Z negatif. Tinggi dia. Jadi kalau tinggi dia saya nak hasilkan square apa ni, box yang sama besar. Okey. Saya masukkan tinggi 50. Jadi dia akan pergi arah positif Z. Kalau kita masukkan negatif 50, dia pergi ke bawah negatif Z. So saya masuk positif 50, dapatlah satu kotak ni. 50 kali 50 kali 50. Okey. Dapat satu kotak. Okey. Okey, kemudian saya nak cuba untuk menghasilkan
silinder. Okey, silinder. Silinder ni saya nak letak di atas kotak yang tadi. Okey, saya akan lukis di atas kotak yang tadi. Jadi silinder ni first kali baca arahan, specify center point of base or 3P 2 point dan sebagainya. Jadi kat sini saya cuba nak letak pada titik pada tengah kotak. Jadi kita kena tahulah lokasi koordinat tersebut. Jadi center point tu saya nak masukkan okey, X dia akan jadi 25. Okey, separuh daripada 50 25. Kemudian Y pun separuh daripada 50 25 dan tinggi pada koordinat Z 50. Okey, so yang ni you pelajar kena tahulah, kena alert dengan koordinat. That's why objek pertama sangat penting. Okey, mana you start lukis objek pertama you kena catat. Okey. Contoh titik mula, titik center kena catat lah supaya senang kita nak lukis objek seterusnya. Okey. Baik, sekarang nampak dia akan buat dekat sini, betul-betul dekat titik tengah bahagian atas kotak tadi. Okey, kemudian saya nak buat radius yang sama saiz dengan kotak ni. Jadi radius saya akan pakai 25 lah. Okey, specify base radius. Dia minta specify base radius, saya masukkan 25 lah. Okey, 25. Okey, so dapatlah, selesailah bahagian tapak dia. So silinder ni saya nak bawa ke dalam kotak ni. Okey, saya nak masukkan dalam kotak ni. Sama tinggi yang kotak ni, jadi saya masukkan, kali ni saya nak turunkan ke bawah, saya masukkan negatif 50. Jadi dia akan buat tinggi 50 arah ke bawah. Enter. Okey, siap. So sekarang ni kita ada dua objek. Okay, there are two basic shapes of 3D solid. Okay, which are box and cylinder. Okay, sekarang ni saya nak buang silinder. Saya nak saya nak buat lubang. Okay, lubang dengan menggunakan saiz silinder tadi terhadap kotak ni. So macam mana cara dia? Okay, jadi kita masuk ke bahagian editing. Okay, editing tadi saya kata 3 yang penting: union, subtract, intersect. Jadi bila kita nak buat lubang, maknanya kita nak subtract objek 3D silinder. Jadi kita gunakan subtract. Ini contoh nanti you boleh try and error. So saya ambil subtract. Okay, first kali subtract dia minta kita pilih objek yang kita nak kekalkan. Saya nak kekalkan box. Okay, jadi saya pilih box. Lepas tu kena enter sekali. Dan pilih box, enter sekali. Kemudian kali kedua pilih objek yang kita nak subtract. Klik pada silinder dan enter. Okay, now sekarang dia dah buat dah. Dia dah subtract silinder yang duduk dalam box tadi. Jadi sekarang tak nampak lah kita dalam pandangan 2D wireframe. Kalau awak nak tengok dengan lebih jelas, ubah kepada pandangan lain. Okay, saya pergi pada pandangan conceptual. Okay, now nampak lubang. So bila kita pergi pada pandangan conceptual, dia akan display lah perbezaan. You akan nampak lah lubang di tengah-tengah ni. Okay, kalau tak sure kita boleh pusing lah. Okay, kita boleh pusing. So cara nak pusing dengan mudah. Okay, dengan mudah. Kita ambil view. Okay, pergi pada menu view ke atas ni. Okay, lepas tu okay, view manager. Okay, sekejap saya nak cari satu. Alright. Sebelum tu show menu bar dulu. Okay, show menu bar. Okay, ambil view kat sini. Okay, ambil view dalam menu bar. Ambil menu view dalam menu bar. Okay, kemudian kita ambil orbit dan kita ambil free orbit. Ini cara kita nak pusing objek 3D dengan bebas, dengan mudah. So klik orbit dan select free orbit. Now bila kita ambil free orbit, kita boleh pusing secara manual. Nampak lubang ni. Ini lubang yang telah terhasil selepas kita buat subtraction of silinder yang duduk di dalam box tadi. Okay, alright. Okay, bila dah puas hati, kita tekan escape balik, keluar daripada arahan free orbit, tekan escape balik. Okay, lepas tu kita patah balik kepada pandangan asal. Kita masuk home dalam ribbon. Okay, kita klik balik SE asymmetry.
Okey, dia kembali pada pandangan asal.